Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahaskan tentang definisi pembuangan bayi. Jenayah pembuangan bayi ini terjadi akibat daripada amalan seks bebas sebelum berkahwin, terlanjur dalam hubungan cinta dan mempunyai institusi keluarga yang bermasalah. Mereka yang terlibat dalam kes ini terpaksa membuang bayi mereka akibat terdesak, malu, takut dan kesan yang bakal mereka tanggung. Menurut Kamus Dewan LC 4, pembuangan bayi ini bermaksud perbuatan mencampakkan, menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke merata-rata tempat tanpa ada sifat berperi kemanusiaan. Diharapkan maksud yang diberikan dalam Kamus edisi 4 ini mampu memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada pembaca untuk mengetahui lebih mendalam tentang masalah mengenai pembuangan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurnasyitah Maisarah binti Nokman. Apakah anda tahu punca-punca berlakunya kes pembuangan bayi di negara kita? Berikut merupakan beberapa faktor. Yang pertama, kurang didikan agama. Agama merupakan panduan dalam kehidupan seharian seseorang. Agama sangat penting dalam membentuk jati diri seseorang. Setiap agama melarang penganutnya daripada melakukan perkara yang terkutuk dan keji. Maka jelaslah bahawa mereka yang kekurangan didikan agama ini akan mudah terpengaruh dengan gejala sosial serta menjadi punca kepada kes pembuangan bayi di negara kita ini. Yang kedua, pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Berikutan negara kita yang semakin berkembang maju dan rakyat negara kita yang semakin berkerjaya, ibu bapa yang lebih mengutamakan pekerjaan mereka berbanding dengan kehidupan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak mereka terabai. Anak-anak yang kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa akan menyebabkan anak-anak mudah tersasar atau terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Kekurangan waktu ibu bapa bersama anak-anak ataupun dengan keluarga menyebabkan kekurangan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Segala perkara yang anak-anak ingin berkongsi bersama ibu bapa akan dikongsikan bersama rakan-rakan mereka, menyebabkan anak-anak mereka akan lebih merasa selesa bersama rakan-rakan berbanding dengan keluarga mereka. Ibu bapa yang terlalu memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada anak-anak mereka juga boleh menyebabkan anak-anak mereka terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak baik, termasuklah aktiviti salah laku seksual. Hal ini menyebabkan berlaku banyak kes pembuangan bayi hasil daripada salah laku seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Meskipun anak-anak mereka sudah menginjak ke alam dewasa, mereka tetap perlu dipantau oleh ibu bapa kerana waktu itulah anak-anak mereka teruja untuk melakukan pelbagai perkara baru dan pelbagai perkara yang dirasakan seronok tanpa memikirkan akibat yang berlaku setelah itu. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Pemilihan rakan sebaya sangatlah penting dalam menentukan perjalanan hidup kita. Hal ini kerana bermula daripada kita awal persekolahan sehinggalah kita menginjak ke alam pekerjaan, kita akan sentiasa berjumpa dengan rakan-rakan baru, sama ada mereka membawa kita ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang buruk. Seseorang akan mudah terjebak dengan pengaruh rakan sebaya mereka, terutamanya apabila mereka datang dari keluarga yang bermasalah ataupun keluarga yang porak-peranda, kerana rakan sebaya yang menjadi tempat untuk mereka mengadu meluahkan perasaan, tempat mereka untuk bergelak ketawa dan berkongsikan pelbagai cerita berbanding dengan keluarga mereka. Selain itu, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu punca berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi di negara kita. Hal ini kerana pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai apa-apa ikatan melampaui batas sehingga mereka berani melakukan perbuatan terkutuk, iaitu hubungan seks antara mereka, sehingga ada yang melahirkan anak luar nikah. Bagi menutup perkara terkutuk yang mereka lakukan, anak tersebut dibuang. Maka berlakulah
pelambakan kes pembuangan bayi di negara kita. Banyak remaja kini terlibat dengan kes-kes pembuangan bayi, mungkin disebabkan daripada pergaulan bebas antara mereka. Sekiranya perkara-perkara ini tidak dibendung, kemungkinan kita kehilangan golongan-golongan muda yang berkualiti di masa akan datang. Maka jelaslah bahawa terdapat pelbagai punca yang boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Nabila binti Muhammad Zaidi, nombor metrik 066313. Menurut mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail semasa pelancaran kempen pencegahan pembuangan bayi pada Ogos 2020, katanya sebanyak 1,010 kes dicatatkan sejak 2010 sehingga Mei 2019, di mana 64% daripada jumlah tersebut bayi ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut Dr. Nazuli Hamzah, Consultant Pediatrician and Past President of Malaysian Association of Adolescent Health, menyatakan bahawa masalah pembuangan bayi sangat berkait rapat dengan pelbagai isu berkaitan remaja. Sebagai contoh, kehamilan remaja, pornografi, permulaan seksual yang awal dan aktiviti seksual yang meningkat dalam kalangan remaja. Di mana kajian penduduk dan keluarga Malaysia 2014 MPFS 5 menunjukkan peningkatan 2.2% 2001 kepada 4.8% 2014 dalam peratusan remaja terlibat dalam hubungan seksual dan 35.3% terdedah kepada pornografi. Jadi jelaslah bahawa kebanyakan kes pembuangan bayi adalah melibatkan remaja akibat terdedahnya dengan isu-isu lain yang boleh menjurus kepada kelahiran anak luar nikah yang menyebabkan berlakunya kes pembuangan bayi dalam kalangan remaja. Perkara ini dapat dibuktikan di mana statistik Kementerian Malaysia pada tahun 2015 menunjukkan sebanyak 3,980 atau 28.8% daripada 13,831 remaja berusia 10 hingga 19 tahun mengandung anak luar nikah yang menyumbang kepada kes pembuangan bayi. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesan-kesan jenayah pembuangan bayi kepada golongan remaja. Remaja yang melakukan jenayah pembuangan bayi ini akan mendapat kesan daripada segi mental atau sosial. Jenayah pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia ini merekodkan statistik yang tinggi dalam kalangan belia atau remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana akibat faktor dan punca yang menyebabkan berlaku kesan-kesan sebegini. Antara kesan yang berlaku adalah gangguan kepada mental remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja akan dipenuhi dengan rasa takut, serba dan bimbang tentang perkara atau jenayah pembuangan bayi yang dilakukan olehnya. Selain itu, kesan ini juga akan menyebabkan gangguan kepada hubungan interpersonal remaja dengan orang sekeliling. Keadaan ini dikatakan demikian kerana kehilangan keyakinan diri dan takut untuk berdepan dengan masyarakat menyebabkan golongan remaja ini mengalami kemurungan dan stres yang mungkin mampu menjadi lebih kritikal. Selain itu, gangguan emosi juga adalah impak kepada jenayah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana akibat tekanan yang diberikan oleh orang sekeliling yang melemparkan kutukan, kritikan dan kata-kata negatif menyebabkan emosi si pelaku terganggu. Perkara ini juga akan mengakibatkan hubungan antara si pelaku dengan orang terdekat atau sekeliling menjadi renggang kerana emosi si pelaku yang suka untuk dikawal. Di samping itu, kesan-kesan ini dapat dielakkan atau dikurangkan dengan cara memberikan rawatan atau sokongan yang seharusnya kepada mereka. Jenayah ini berkemungkinan berlaku akibat di luar kawalan golongan remaja akibat pemikiran mereka yang masih belum boleh untuk berfikir secara rasional. Oleh ini,
Pihak-pihak kebajikan atau orang sekeliling hendaklah berwaspada dan bermain peranan yang penting dengan perkara ini supaya jenayah ini dapat dielakkan untuk berlaku dalam masyarakat kita, khususnya kepada golongan-golongan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atasha binti Azizi. Seperti yang anda ketahui, kes pembuangan bayi di negara kita kian meningkat. Peningkatan kes pembuangan bayi perlu dibendung sebelum menjadi trend masyarakat untuk dijadikan penyelesaian yang mudah bagi mengatasi masalah kelahiran anak tidak sah taraf, terutama dalam kalangan remaja. Persoalannya adalah, adakah kes pembuangan bayi dapat diatasi supaya kadar kes pembuangan bayi di negara kita menurun? Sudah pasti ada, kerana setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Kes ini dapat diatasi melalui 3 peranan, iaitu peranan ibu bapa, peranan pihak berkuasa dan badan NGO, dan peranan media massa. Ibu bapa berperanan untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang bermoral dan tidak terpengaruh dengan gejala sosial yang bercanggah dengan agama. Didikan agama yang sempurna perlu diberikan kepada anak-anak seawal mungkin bagi memandu mereka ke arah kebaikan. Kerana dengan didikan agama, mereka dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk sesuatu perkara. Ibu bapa juga perlu mengawasi pergaulan anak-anak supaya tidak terjebak dengan perbuatan haram dan berdosa seperti seks bebas. Selain itu, ibu bapa perlu memberikan perhatian dan layanan yang lebih seperti membawa anak-anak bersiar pada hujung minggu atau melakukan aktiviti bersama ahli keluarga. Dengan melakukan aktiviti sebegini, ia dapat menghalang anak-anak daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah di luar pengetahuan ibu bapa. Peranan yang kedua ialah peranan pihak berkuasa dan badan NGO. Pihak berkuasa perlulah tegas dengan mengenakan hukuman yang setimpal bagi kes pembuangan bayi supaya remaja berasa takut untuk melakukan jenayah ini. Pihak polis juga haruslah membanteras pengedaran bahan-bahan lucah daripada tatapan anggota masyarakat, terutama dalam kalangan remaja, supaya tidak terpengaruh dengan aktiviti yang tidak bermoral seperti melakukan seks bebas yang mendorong mereka melahirkan anak yang tidak sah taraf, dan kes pembuangan bayi di negara kita akan meningkat. Badan-badan NGO pula hendaklah mengadakan program di peringkat awal pendidikan agama dan sosial dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Penekanan pendidikan amat penting bagi menyedarkan masyarakat dengan maklumat yang tepat agar mereka tidak terjebak dalam masalah sosial yang membabitkan jenayah pembuangan bayi ini. Peranan yang ketiga ialah peranan media massa. Media massa berperanan untuk memberikan pendedahan tentang kesan pembuangan bayi kepada masyarakat dengan mengadakan program motivasi dan kempen kesedaran bagi mengatasi kes pembuangan bayi. Contohnya, media massa perlu menyiarkan cerita tentang kesan pembuangan bayi kepada individu berdasarkan kisah benar di siaran TV atau majalah. Program motivasi dan kempen kesedaran mampu memperkuatkan lagi rasa keinsafan dan ketakutan masyarakat, terutama remaja, dalam melakukan perkara yang mendorong mereka ke arah jenayah ini. Pihak media massa juga berperanan untuk tidak menyiarkan program atau hiburan yang melampau yang boleh merosakkan akhlak, seperti cerita-cerita yang mengandungi babak-babak yang tidak sepatutnya.
Antara terapi yang boleh dilakukan bersama remaja adalah dengan mengadakan terapi tingkah laku kognitif CBT. Melalui terapi ini, remaja dapat mentafsirkan perasaan emosi yang dialami serta dapat mentafsirkan keadaan sekeliling. Terapi ini bukan sahaja dapat dilakukan secara individu tetapi juga secara kelompok. Dalam pada itu terapi CBT secara kelompok, remaja dapat berkongsi pengalaman dan cabaran serta masalah yang dihadapi antara satu sama lain. Dengan ini, menurut Siti Sadina Abdullah, Rohaini Makmin, Raba'atun Adawiyah Muhammad Yusuf dari Universiti Malaysia Terengganu dan penulisan mereka bertajuk Penggunaan Terapi Kognitif Tingkah Laku dalam Kaunseling Kelompok Remaja di Keluen untuk rasa dihargai akan menyumbang kepada penghargaan kendiri yang tinggi sekaligus membantu remaja dari terjebak dengan tingkah laku di lingkungan. Intihannya kes, pembuangan bayi dalam kalangan remaja sewajarnya dipandang penting. Hal ini demikian kerana remaja merupakan bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Bagi menjaga generasi Malaysia, remaja seharusnya diberi perhatian sepenuhnya. Undang-undang seharusnya diperketatkan agar moral remaja terjamin. Dalam pada itu, pendidikan juga dapat membentuk remaja sewaktu di bangku sekolah juga perlu diperkemaskan dan dipergiatkan seperti subjek pendidikan sivik, pendidikan moral dan pendidikan Islam. Hal ini adalah untuk memberi pendedahan kepada remaja terhadap adab, sikap dan tingkah laku yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu tunjang asas kepada negara bagi membentuk remaja yang berkualiti dan bebas daripada sebarang jenayah seperti kes pembuangan bayi. Natijahnya, semua pihak seharusnya berganding bahu bagi melahirkan generasi yang berwibawa yang bakal menerajui negara pada masa hadapan di samping dapat terus menjaga imej negara.